Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbaras samawati wal ard, qudratuka fawqa qudratihim wa jabarutuka fawqa jabarutihim wa izzatuka fawqa izzatihim. Allahumma asrif anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla wa Ala, Tuhan yang menciptakan kita dan yang mengadakan segala-gala perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mati dan hidup tu supaya Tuhan nak cuba kita, supaya nak kita itu beriman dengannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah maksud yang Allah Ta'ala menjadikan dua makhluk tu. Maka kita dimengadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita itu mengabdikan diri kepadanya. Maka kita tak boleh nak abdi diri kepadanya malaikat kita tu kena kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran umat Islam kita di sini, terutamanya yang berbahasa Melayu ni, terutama orang-orang duduk cakap bahasa Melayu di tempat kita ni, sepakat mereka itu bolehnya terima kitab-kitab yang disusunkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dan kitab Kifayatul Muhtadi sebagai karangan ulama kita nisbah negeri kita yang dululah. Sekarang lah ni kita duduk di dalam negeri yang lain pula lah, tetapi ajaran kita senantiasa kita duk bawa. Ulama petanding kita iaitu Muhammad Nur bin Muhammad Ismail Al-Fatani, yang dia itu menulis pada masalah tauhid
di atas jalanan salafis salih. Yang kita boleh terima semua kitab-kitab tersebut. Dan kita itu boleh menerima pula satu lagi daripada ulama kita tentang ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ulama tu menterjemahkan kepada bahasa Melayu supaya nak orang Melayu tu boleh faham. Maka tiba-tiba adalah orang panggil kata tuduhan yang tidak bersandarkan kepada kesedaran terhadap kitab Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan berbagai-bagai tuduhan kata Syekh ni tulis kitab untuk sekadar nak cari habuai dunia, bukan tulis kitab untuk nak menjadikan asas bagi orang Islam kita. Dituduh terhadap ulama-ulama kita. Belum daripada ni perkara-perkara itu tak ada pun dalam agama kita dan tempat kita. Orang pakat boleh terima belaka kitab Frisai Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dan kitab Kifayatul Muhtadi dan hak lain-lain lagi. Timurnya mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekadar mereka itu nak jaganya habuai dunia mereka, sanggup mereka itu nak tuduh para ulama. Tuduh orang-orang yang mengisbatkan sifat-sifat Allah dan menterjemahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, yang mereka itu nak berjalannya mengikut jalan ni orang-orang salafis salih. Mereka yang zalim ini mentuduhkan mereka itu dengan mujassimah dan musyabbihah dan hasyawiyah, jihawiyah dan sebagainya. Itu adalah perkataan yang keluar tubik daripada mulut-mulut orang yang zalim, orang yang tidaknya adanya hari akhirat yang nyata bagi dia, yang penuh dengan kekacauan dan kekeliruan terhadap masyarakat yang dia itu mari dengan rupa kumpulan ahli sunnati wal jamaah. Sedangkan mereka ini tentu kata mereka adalah kumpulan ahbash takfiri dan kumpulan Hasanis Saqqaf yang mentuduhkan Imam Abi Hasan kata mujassim, dan kumpulan Said Fudah yang mendahului akal di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan ulama-ulama dulu yang kita itu duk berjalan mari. Iaitu ulama mana? Ulama yang duk berjalan di atas bantasan ulama salaf. Sebenarnya ulama khalaf ni ya boleh duduk dengan ulama salaf tak mengapa pun. Akan tetapi mereka yang makan ajari hak tersebut tadi, tambah pula satu iaitu Ali Jum'ah mufti dam orang panggil. Mufti petua suruh bunuh orang, dan Ali Jafri Kuburi capur 2, 3, 4 tokoh-tokoh tadi tu jadi tubik cara memikir yang baru. Tubik cara memikir yang baru. Mereka itu sanggup nak tuduh ulama-ulama belum daripada ni. Mereka ini dakwa kata mereka adalah pengikut bagi Asy'ari, tetapi tidak pernah mengajar kitab Imam Al-Asy'ari kepada masyarakat Fatani kita ni walaupun sebuah. Abrat tarikh, semejak daripada mana-mana lagi. Terutama iaitu satu kitab yang dikenalkan di dalam ala ulama ni, iaitu kitab Al-Ibanah dan kitab Risalah ila Ahli Saghr
dan kitab Maqalat Islamiyin wa Ikhtilafil Musallin bagi Imam Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Terutama di dalam bab yang Imam Asy'ari tulis di dalam kitab Maqalat dia tu iaitu Maqalat Ashabil Hadis, yang Imam nak turut jalan ni jinjak langkah tu. Tak pernah. Ini dalil besar sekali kata mereka ini pendakwa. Tidak ada kebenaran dalam masalah dakwah. Kerana dakwah apa-apa ni kena pasti dengan keterangan daripada perbuatan. Kalau tidak ada keterangan daripada perbuatan, dakwah mulut kita seolah kata benda yang tidak kita nak boleh ambil wak kira dengan perkara-perkara tersebut itu. Maka kita sebagai orang nak berjalan mengikut jalan ni tokoh-tokoh ulama yang berjalan di atas bantasan ashabil hadis, apa kita boleh pilih ashabil hadis? Kerana kita mengaku diri kita sebagai ahli sunnah. Apabila kita ni mengaku diri kita sebagai ahli sunnah, maka kita ni kena ikutlah sunnah. Apa makna sunnah? Yakni hadis Nabi Muhammad lah alaihi salatu wassalam. Sebab itulah Imam Asy'ari yang mengaku dan berjalan mengikut ashabil hadis. Tak berjalan dan mengikut ashabil kalam. Ashabil kalam mana pendapat ataupun jalannya ahlil kalam. Ahlil kalam pia, iaitu mereka yang gunanya ilmu kalam mendahului wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu tidaknya beri harga terhadap wahyu Allah Ta'ala seumpama dia beri harga kepada ilmu kalam dia. Ini perkara yang kita tak boleh nak engkar. Perkara yang tak boleh kita tak boleh nak hundur daripadanya. Kerana kita tu daripada kumpulan ahli kalam. Jauh sangat dengan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi dan para tabi'in dan atba'it tabi'in masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang masuk Islam ni ramai tetapi tak ada jadi masalah. Tuhai raya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gendong-gendong masuk dalam agama Islam. Tapi tak jadi masalah. Semua itu sebab gapo tak jadi masalah? Kerana mereka ini ambilnya cara yang Islam itu suruh, iaitu wahyu Allah Ta'ala, mari beriman, sama ada wahyu Al-Quran dan wahyu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang jadi muskilah dan jadi masalahnya iaitu kumpulan ahlul kalam yang dakwa diri dia sebagai ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana kita nak dakwa kata malam itu siam, siam itu malam? Tak boleh sama sekali. Karena malam adalah malam, siam adalah siam. Siari, malam lah. Ilmu kalam adalah ilmu kalam. Ilmu hadis, ilmu sunnah, ilmu jamaah daripada pendapat para sahabat. Maka mereka itu suku. Kita faham, jadi molek. Maka semua ni, apabila ahlul kalam ni mengaku kata dia sebagai ahli sunnah, maka jadi masalah macam mana? Masalahnya semua orang Islam kita ni duk pegang kata Quran ni kalam Tuhan. Ambil semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman kita ni hak bukan ahli kalam pegang kata Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa taala, sama ada lafaz, sama ada makna, dua-dua ni daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Tak ada jadi selisih di kalangan orang Islam kata Quran ni adalah kalam Allah Taala, lafaz serta makna.
Dan i'tiqad orang Islam semenjak dulu kata Tuhan ni maha tinggi. Sama ada diri dia, perbuatan dia, sifat dia, semua itu maha tinggi. Tidak Tuhan kita ni tak ada pihak sebut kata Tuhan maha rendah, tak ada. Allah Ta'ala maha tinggi. Dua masalah ni semenjak zaman Nabi lagi, sehingga zaman kita hak tak ada bergaduh dan capur. Aliran dia, jalan dia dengan ahli kalam, i'tiqad kata Quran ni kalam Allah Ta'ala, lafaz serta makna, dan Allah Ta'ala itu tertinggi di atas segala makhluk. Hak tu nyata molek. Tiba-tiba marinya ahlul kalam al-mazmum yang dicelakan dalam agama kita, mari duk sebar pegangnya dia kata Quran ni bukan kalam Tuhan. Bahkan tunjuk ke sahaja bukan Tuhan yang cakap dengan kalam hak kita duk baca ni. Kalam ni adalah bukan kalam Allah Ta'ala lafaz. Hak kita duk baca tu bukan. Bahkan makna sahaja je kalam Tuhan. Sedangkan Tuhan waktu turunnya lafaz serta makna. Bukan Tuhan waktu makna saja tidak ada lafaz dan tidak ada lafaz, ada makna saja. Tak, Tuhan waktu turun dua. Tuhan waktu turun Quran lafaz serta makna. Itulah punca yang jadi muskilah pegangnya ahli Islam kita, orang yang beriman dengan Al-Quranul Karim, petai lagi yang jadi punah. Kenapa? Kerana dikacaukan, diwak muskilahkan oleh ahlul kalam. Sampakah hari ni ahlul kalam duk pegang kata Quran ni bukan kalam Tuhan. Kerana ia kata kalam Tuhan ni kalam yang ada di zat Tuhan, tak cerah, tak tinggal tanggal daripada zat. Adapun Quran ada depan kita ni adalah makhluk dengan tidak ada syak. Itu masalah. Sedangkan kita orang Islam, orang awam mana pun reti apabila pegang Quran tak ada ais maya apa kita tak pegang. Hak apa? Kerana Quran tu kita i'tikad atas itu kalam Tuhan. Kita ingat dah masa kita kecil-kecil duk ngaji dengan tok-tok guru Quran ni ambil melunjuk ni duk tunjuk, tak tunjuk dengan tangan ni. Kerana nak hormat kepada kalam Tuhan tu. Mari ahli kalam yang mazmum, yang ada muskilah, yang ada masalah dengan agama kita, warinya cara memikir yang jadi gapo, yang jadi racun kepada kita. Kenapa? Kerana dia tu adalah pegangnya yang macam tu. Pegangnya dia macam tu. Maka kita nak masuk sedikit pada perjumpaan kita malam ni, iaitu kita nak memberikan penjelasan terhadap ahli kalam sebagai anak tiri bagi Al-Mu'tazilah, yang dia itu duk lahung-lahungkan suara dia, kata dia adalah seorang yang menyabik juga sifat muka bagi Tuhan dan sifat tangan bagi Tuhan. Alhamdulillah, jadi keluar hari ni kata dia pegang kata sifatul yad, sifat tangan Tuhan itu adalah sifat Tuhan. Dulu gak tak boleh nak kecek lah ni, tapi alhamdulillah kita boleh kenal kitab tamhid, kita boleh kenal kitab maqalat islamiyin. Belum pada ni kita tak pernah dengar. Sebab apa? Sebab alhamdulillah jadi kita ni duk mengajar, duk royak sampai dia itu sutuk jalan. Sebab apa boleh sutuk jalan? Kerana kita duk royak benda hak benar. Duk royak benda yang ada di dalam kitab, benda yang ada di dalam sejarah, maka dia jadi tak sedap. Banyak kali dah seorang lelaki ni dia duk putar dan apa nama ni duk jadi tok daleh. Pada masalah-masalah yang duk berlaku di antara orang-orang sunnah kita dengan ahli kalam ni, dia ni sebagai tok daleh lah. Bahasa dia orang tua kata apabila kita ni menerangkan kebenaran, kapan nyelai tu ya tu baik. Kapan nyelai hadap bawah tu. Nah, dia duk menyelai apabila kita potong habis dah,
anggota dia, dia kena tubik sendiri. Tu. Iaitu pendakwa ikutnya Imam Abi Hasan Al-Ash'ari. Sebenarnya anak tiri Mu'tazilah. Tak ada syak dah. Iaitu Ahlul Kalam, anak tiri Mu'tazilah. Dia ni profesor kata, jadi wama tukhfi suduruhum akbar. Siapakah nak marah kepada hamba ni, siapakahnya bubuh cak gambar kita lagapo, itu menunjuk kata orang yang lemah tu. Kalau orang tak lemah, dia tak buat lagu tu. Lemah siapa diri kita dan tok guru kita, hak tarbiyah kita. Ni tok guru kita, tok tua kita ni jadi seolah kata ketua dah tu. Tak ada juga nak tarbiyah, nak royak kepada anak menatu tu, kata kena berik tu, dia tak makan. Sebab apa hati ni ya dendam. Ini apa yang kata perkara-perkara yang orang Islam kita adanya pandangan tu kena kira lah. Bukan nak balah dak. Ni masalah orang duk tuduh kepada ulama salah ni kata mujassimah musyabbihah. Siapa kata tuduh kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ni karya kitab kerana nak cari makan dah. Bagaimana kita nak boleh terima? Orang dulu duk boleh pakai belaka ni. Kitab Frisai, kitab Anak Koci Syurga, kitab tu, kitab ni. Kifayatul Muhtadi dan lain-lain lagi. Hak nak jalan mengikut salah, apa salahnya ulama tu? Mereka ini tuduh habis dah ulama. Kenapa? Kerana makan dengan cara memikir hak tadi. Ahbas ni kita wipahai kata orang duk bunuh orang di Suriah waktu. Ahli Jumaah tu orang hak petua suruh bunuh orang di Ramaah tu. Dalam masa 3 sejak tu nya bunuh orang 3,000 orang lebih. Nak royak kepada orang-orang sini we tahu kata, gapokah mereka ini duk jadi sangat. Hasan Saqqah hukum sapakat Imam Abi Hasan Ash'ari kata mujassimah. Pak Hasan Saqqah ni pia? Tak kena tanya. Tok guru mereka ni. Sebab itulah kalau kita lepas, kalau kita tak hurai, habis. Setara Syekh Arun Arun Buncum ada di dalam Jabatan Cula. Syekh Abdul Hakim Wan Elok terjemah kitab maqalat tentang masalah pegangnya Imam Abi Hasan Ash'ari ni. Dikufurkan mereka ini serta merta. Pak orang yang kufur tu duduk bawah tok tua budak ni. Duduk bawah tok tua dia, tak kaya tak tahu. Ini masalah yang jadi apa orang Islam kita duk percaya kata besi dengan mah ni besi lebih mahal daripada mah. Saya rasa heran juga. Orang duk royak kata besi ni ada harga lebih mahal daripada mah. Kita orang Islam 3-4 utai wilayah ni percaya la ilaha illallah. Bagaimana kita kena cek dah cara memikir kita tu. Nampak tu tak? Tu dia. Maka dia pun jadi tak sedar hati lah apabila kita baca oleh kitab Tamhid, baca di dalam kitab Usuluddin, baca dalam kitab Maqalat, mereka ini menyabik bagi Allah Ta'ala sifat apa? Sifatul yad. Satu sifat yang tambah daripada sifat hak 20 hak kita duk mengaji tu. Makna kata sifatul yad, sifat tangan Tuhan bukan sifat kudrah Tuhan, sifat lain-lain. Bergaduh lah. Sebab apa kena bergaduh? Kerana kita duk mengajar hak anak tiri Mu'tazilah lama mana dah. Apabila orang nak tengok sungguh hak Imam Abi Hasan Al-Ash'ari, tu bergaduh. Apabila tidak ada hujah, mula jadi gitu, jadi gini. Tok guru tu nampak kecek sejuk molek, tetapi nak tahu kata perangai tok guru macam mana, tengok anak murid. Nak tengok anak murid mana? Tengok apabila bawa hak kombin hak kita ni, bawa hak panggil hak ya tulis saya tu, cuba kita tengok. Kalau cakap pe tak molek tu, kita cek kita tengok. Ya mari kok tu. Tu nak royak kata tok guru apa yang kata hati dalam dengan luar tak sama.
Anak murid tak akan jadi mulut huduh, akan jadi tak molek malaikat daripada guru tu. Kalau guru tarbiyah molek, ya tak tubik anak murid pesing ni. Tu dia nak kita tahu. Sebab itulah kita nak percaya tak boleh hari ni. Nampak ada kan subel tah pala, nampak kecek sejuk, belak-belak tuduh ulama. Tuduh hari ni, tuduh nyata. Kufur ulama. Kufur nyata hari ni. Ya Allah. Benda-benda ni kita tak boleh nak tahan dah. Kita kena hurai. Kita kena menyata. Sampai ke ulama-ulama kita ni kena kufur ni bukan dia. Dia tak kufur lagu mana mereka ni ya dakwa. Kita Sutih Abu Hasan Asy'ari tak pernah mengajar. Ya Allah. Kita nak percayalah mana? Kata demo tak, kita Abu Hasan Asy'ari kita dah ikut dia. Kita hak dia bukan tak ada. Ada tapi tak ngajar. Kita ibanah hilap petai lah. Ada ni apa nama? Bukan hak ibanah hak asal. Orang tanya hak asal ada di mana? Hamba apa tak ada juga. Seolah kata tipu tah darat kata. Kalau tipu bawah darat tu hingga agak deh. Dalam air ke dalam gapo orang tak nampak ni tipu tah darat. Ya Allah, pak kita ni orang petani ni, ya nak akak kepala kita atas daripada orang tak beriman macam mana. Sebab apa? Sebab kita duk turut tok guru pesen mundur. Hak pesen ning lah, bukan semua. Nampak tu lah, jangan silap peh. Hak lain, hak molek tu banyak lagi. Tetapi sumber kemunduran ni ya tubik daripada setengah-setengah daripada hak jenis-jenis lah ni. Jadi semenjak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit mari sehingga tahun yang ke-37 Hijriah dinamakan ulama zaman tu panggil zaman Zahabiyah. Mana apa zaman Zahabiyah? Makna masa cermelang. Yang tidak ada di dalam masa tu cara mikir yang pelik-pelik hak sakut paut dengan pegangnya tak ada. Pakak pegang kata Tuhan tertinggi di atas segala makhluk, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, kemegahan dia, semua pegang lagu tu. Quran ni adalah lafaz serta makna tadi itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pegang balah tu. Semua pegang lagu tu belaka. Tiba-tiba datanya mereka yang dakwa-dakwa saat ni jadi punah. Amal rakyat kata zaman Nabi itu semenjak daripada zaman Nabi sehingga tahun 37 ni kita kalau orang baca lah ni, saya duk royak ni terkadang ada orang alim pada kita lagi duk dengar. Cuba kita baca dalam sejarah, tengok ambil tahun hak Nabi kita mula bangkit sehingga tahun 37 Hijriah. Zaman ni tak ada berlaku benda masalah pegangnya pelik-pelik. Sehingga lepas daripada tahun 37 datangnya cara mikir yang tak jadi selaras di antara Saidina Ali dengan Saidina Muawiyah tentang masalah pemerintahan. Lalu Muawiyah dengan Saidina Ali ni dua-dua ni adalah sahabat besar belaka. Kita sebagai ahli sunnah ni tak ada jadi masuk hak mana satu. Walaupun kita i'tikad kata Ali tu lebih pangkat dia terlebih daripada Saidina Muawiyah, tu tak ada syak dah. Lalu balik Saidina Ali dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan melantikkan dua orang. Balik pihak Saidina Ali ni melantik Abu Musa al-Asy'ari dan balik Muawiyah ni melantikkan Amr bin As. Mari kecek bincang kita nak buat lagu mana kita sama-sama orang Islam. Apabila Saidina Ali buat macam tu, jadi orang Khawarij ni tak nampak sampai ke kufur Saidina Ali. Makna kata firaq ataupun pegangi hak salah mula-mula dalam Islam iaitu buat mana? Iaitu kumpulan Khawarij. Ini Khawarij sungguh.
Ada apa orang duk tuduh tu, tu lain. Tu pembahasan kita kena kecek pula. Ni kita nak royak sejarah kata mari di mana. Lepas daripada tu, apabila Khawarij tu terima, ni semenjak daripada tahun 37 sehingga tahun 100 Hijriah. Timur celah-celah lepas tahun 37 hingga mana? Hingga tahun 100 Hijriah ni timurnya gapo nama? 4 kumpulan dalam agama kita. Ingat molek. Yang pertama kumpulan Khawarij. Khawarij ni kufur Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apabila kufur Sayyidina Ali, ia tu pembantu Ali juga. Tapi apabila Ali tu ambilnya Abu Musa gi kecek dengan orang hak Muawiyah iaitu Amr bin As, wak ni tak nampak kata Ali wak lagu ni menyalahi hukum Allah. Sebab tu kata inil hukmu illa lillah. Hukum tu hukum Tuhan, apa duk pakai manusia. Ni masalah. Apabila gitu Khawarij kata kita kena kafir Sayyidina Ali, hawak apa? Kerana Ali ni gi hukum lain daripada hukum Allah. Apabila orang kafir Sayyidina Ali daripada puak dia juga, cuk dia juga, naiknya Syiah pembantu. Syiah ni mana pembantu bagi Sayyidina Ali. Nak mempertahankan Sayyidina Ali daripada hukum yang dihukumkan oleh Khawarij. Maka tubik dua kumpulan. Jadi Khawarij pada asal dan Syiah pada asal daripada gapo? Tubik daripada tak nampak masalah politik, masalah siasah, masalah kanmeng masa sia kata. Bukan dia tubik masalah pegangnya dak. Tu kita faham. Setelah daripada Khawarij timur, Syiah pun timur pula, iaitu zaman puak-puak sahabat kecil. Makna kata hak ni sahabat tua. Timur pula pada zaman sahabat hak kecil, makna kata sahabat ni ia ada lapisan. Ada lapisan hak tua, ada lapisan hak budak. Maka apabila habis generasi hak tua, naik hak budak ni lah pula generasi hak baru. Run hak baru. Maka di situ timurnya puak-puak Qadariyah. Puak mana puak Qadariyah? Yakni puak yang i'tiqad kata Allah Subhanahu wa taala tak ada menentu gapo-gapo. Asal Tuhan tak tahu, Tuhan baru tahu bila apabila tu benda tu berlaku. Tu panggil Qadariyah. Kita ni orang ahli sunnah ni beriman kata Tuhan ni nak buat gapo Tuhan tahu dulu dah, belum nak berlaku pun Tuhan tahu dah. Qadariyah ya bukanlah tu. Ya bukanlah tu, mana kata Tuhan tak tahu benda, malaikat setelah daripada benda tu berlaku. Maka datang seorang daripada tabi'in, dua orang di kalangan tabi'in, orang bawah daripada sahabat lah tabi'in tu, namanya Yahya ibnu Ya'mar, anak Ya'mar, dan Humaid anak Abdul Rahman. Dua orang tabi'in. Dia ni orang Basrah, orang nulah balik Iraq nulah. Hak Nabi kata wa fi Iraqina, hak timurnya masalah balik Iraq ni aja berlaku ni. Puak Qadariyah ni timur di Iraq kan. Lalu dua orang ni tubik diri dia nak mari buat haji. Ya Allah ya Tuhan kami, bukalah puak kita boleh pergi buat haji semula. Nah, masa musim kita ni musim-musim haji ni. Maka dia tubik daripada rumah dia, negeri dia, menujukan kepada Makkahul Mukarramah. Dia kata mudah-mudahan puak kita dah jumpa sahabat mana-mana sahabat Nabi, kita nak tanya kata masalah ni macam mana. Yakni Yahya ibnu Ya'mar, Yahya anak Ya'mar dengan Humaid anak Abdul Rahman. Niat kata dua kita ni, kita nak pergi haji, mudah-mudahan kita jumpa sahabat mana-mana sahabat Nabi, kita nak tanya. Kata hadap berlaku tempat kita ni, kata
Tuhan tak ada tahu gapo lagi ni. Tuhan tahu lepas daripada benda tu berlaku, lagu mana pegangnya lagu ni? Ya mari jumpa dengan seorang sahabat besar iaitu Abdullah ibni Umar. Jumpa dengan Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Mari duduk menyata bak depan Sayyidina itu Abdullah bin Umar. Dia kata, "Amba ni mari jauh ni ya Amir, ya apa nama, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar." Hei tok guru lah kalau kita kecek bahasa kita. Ibnu Umar ni tok guru sungguh. Di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cidik bijak. Lalu dia kata, "Balik pihak kami ni, kami orang Basrah ni, orang Iraq lah. Berlaku di tempat teh kami ni, orang yang pesing duk royak kata Tuhan ni tak tahu gapo lagi. Belum daripada benda tu berlaku Tuhan tak tahu. Lepas pada Tuhan berlaku tu baru Tuhan tahu. Benda tu berlaku baru Tuhan tu tahu. Lagu mana wahai Ibnu Umar? Wahai tok guru, lagu mana?" Ibnu Umar kata, "Dengar aku nak baca hadis daripada ayahku." Haning sikap ulama ahli sunnah ialah tu. Semejak daripada sahabat lagi. Tak ada ambil ilmu kalam ada royak dah. Royak hadis. Wari hadis. Ya royak kata daripada ayah aku Umar ibni Khattab, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jibril tu kan? Mal iman? Apakah iman wahai Muhammad? Jibril tanya. Nabi Muhammad jawab kata, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah." Gapo mana iman? Hei Muhammad, Jibril tanya. Jibril tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun jawab, beriman dengan Allah. Iman iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat dan qada dan qadar. Lalu Ibnu Umar ni baca hadis ni kepada Yahya bin Ya'mar dengan Humaid anak Abdul Rahman. Hak mari jumpa dia. Baik Ibnu Umar ni pun dia tanya, "Piyo dok kecek lagu tu? Orang Islam dak?" Maka Yahya dengan Humaid ni pun jawablah dengan suara sebulak lah, kata dalam pensyarah tu, kata Yahya mulut-mulut tu kecek. Bak dia tua lagi. Dia kata, "Hai orang kita, Tok Guru, nama Ma'bad Al-Juhani, orang Basrah, baca Quran sama." Dia kata, "Ya Allah, ni nak ayat kita ni terkadang ada Quran tapi terkadang pegangnya kita, sebab masalah pegangnya ni ya penting lah." Lalu Ibnu Umar kata, walaupun dia baca Quran sekalipun, kalau mu jumpa dengan dia royak atas aku ni sahabat Nabi, pok dia tak ada lah zaman tu. Umar tak ada dah. Aku ni lepas diri, aku tak, sahabat ni tak ada kena mengena dengan pegangnya lagu tu. Dan mereka itu pun tak ada kena mengena dengan pegangnya puak-puak kami. Makna suku-suku lah. Mana pelepah diri, demo tu bukan paham kita, bukan orang kita pun bukan paham dia. Gitulah kecek. Abdullah bin Umar kata, pesan kepada Yahya anak Ya'mar dengan Humaid anak Abdul Rahman. Masa tu timbul apa? Masa ni timbul Al-Qadariyah. 3. Pas masa ni juga timbulnya pia, iaitu Al-Murji'ah. Fuak Murji'ah fuak mana Tok Guru? Yakni masa mana ni dengan molek? Masa 37 sehingga tahun 100 Hijriah. Timbul firqah, yakni cara mikir hak pesing tak kena oleh agama kita ni fuak Murji'ah. Fuak Murji'ah fuak mana? Dengan molek dah, yakni fuak pesing kata kita buatlah maksiat apa-apa pun, kalau kita orang beriman tak ada mudarat apa iman kita. Kalau kita amal ni orang beriman dengan Tuhan, mu nak semaya tak saya semaya, mu nak puasa tak saya puasa, mu nak buat baik tak saya buat baik, hak tu tak ada mudarat apa, tak ada masalah. Kita di sisi kita ahli sunnah ni dak. Apabila kata kita ni sebagai orang beriman, pastilah kita ni kena tunjuk kata kita ni ada alamat-alamat kata kita orang beriman. Bagaimana kata api tu nyala dah kalau tidak ada asap?
Bagaimana lampu pelita kita royak kata kita buka dah sedangkan cahaya tak datang? Bagaimana tareka kita suruh anak kita cocoh sedangkan dia tak panas, sedangkan budak tu royak tak cocoh dah. Dia tak jadi, kena ada kesal. Maka murjiah dalam Islam kita ni ya banyak ah. Terkadang tak kena duk bergaduh dah nak kata apa hidup penyakit ke apa mai pada Tuhan belaka, ya kecek tu kenalah. Tetapi masalah Tuhan suruh ambil dengan asbab jaga diri, ya tak ada tu. Nah, ya tak ada tu. Tu panggil murjiah dah tu. Kesal cara memikir. Tapi hak ni ibu sungguh. Masa mana? Masa sekitar tahun 37 hingga tahun 100 ni timur 4 gulung ni. Habis 100 tahun mula-mula. Mari 100 tahun yang kedua pula. Mana kata 101 hingga tahun 200 Hijriah. Dalam 100 tahun yang kedua ni timur gapo ratik? Timur gapo ratik? Yakni timur 4 orang hak debel. Hak bawa cara mikir, hak jadi penuh dengan Quran, dengan hadis. Dan tak serupa dengan cara jalan ni para sahabat dan tabi'in. Ada 4 orang hak jadi ketua. Yang pertama namanya Jak Ibnu Darham. Jak Ibnu Darham ni iaitu orang yang bersangat nak menyuci Allah Subhanahu wa taala sampai sapuh daripada Tuhan nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan. Tak ada apa sekara. Zat yang tunggal tidak ada gapo. Sebab Tuhan kata qul huwallahu ahad. Nama pun tak ada. Perbuatan pun tak ada. Sifat pun tak ada. Sebab Tuhan ahad, dia kata. Maka dia ni kena buai habis. Tu cara menyuci, orang tua kata bukan uai kulit saja, makan sepakai isi. Habis licin. Orang suruh gonyoh daki ya, tapi kita gonyoh sampai ketubik kulit ni ya bukan dia lah. Tu cara. Tu Jak Ibnu Darham. Tapi dia ni tak ada duk jadi speaker, dia tak ada jadi hebat mana lah. Mari anak muridnya nama Jah Ibnu Safwan, ketua Jahmiyah. Hak ning ni ya sahabat, ya orang warak. Orang warak kan subah besar, pergi waf sebeh, ada tak ada janguk, nampak dah tu tak? Buka pondok, ada lah. Ni Jah Ibnu Safwan. Suka mengajar ilmu kalam, tak mengajar mana Quran ajalah. Ni Jah Ibnu Safwan. Maka dia pun jalan mengikut tok guru dia. Muka tok guru dia ayat kata Tuhan ni ahad, laisa kamitslihi syai'. Tak leh dah lah. Nama kalau ada nama serupa dengan makhluk. Kalau adanya sifat serupa dengan makhluk. Kalau ada perbuatan serupa makhluk. Payah nak kata lagu mana? Dia kata gini. Allah laisa bimaujud wa laisa bima'dum, dia kata. Allah bukan ada, bukan tak ada. Duk tengah tu Tuhan. Kalau nak kata ada, serupa dengan makhluk. Kalau nak kata tak ada, apa serupa dengan makhluk? Pak Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'. Tuhan royak kata qul huwallahu ahad. Kena kata tu. Ya sengka kata cara bersih Tuhan lagu tu kena sebenarnya dah. Nak ada pun tak boleh, nak tak ada pun tak boleh. Orang dalam bahasa orang mengaji panggil benda yang tak kuasa. Nak ada, tak boleh nak ada. Nak tak ada, tak boleh nak tak ada. Ya tak boleh duduk tengah lagu tu. Supaya anak orang mana tu. Nak kan anak, tapi anak tak boleh nak ada. Lemah kan sempurna? Lemah, bukan sempurna. Tapi Jahmiyun, orang Jahmiyah ni dia faham lagu tu. Tempat kita tak ada dah Jahmiyah. Tu tapi sejarah ni dia rakyat mari. Lepas tu hak ni. Makna kata apa nama tok nenek ni, iaitu Wasil Ibnu Atta'. Dengan molek dah anak tiri Mu'tazilah tu dengan molek. Dengan molek. Wasil Ibnu Atta' ni yang mengaji dengan ulama ahli sunnah. Mengaji dengan Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Buat semua tokoh-tokoh ulama tabi'in ini i'tikad kata Allah Ta'ala tertinggi di atas segala makhluk dengan zat belaka. Tu ni tidak ada boleh nak tolak tu. Wasil pun lagu tu juga. Dia duk ngaji dengan Hasan Basri nya naik angin kok mana boleh jadi mabuk tupak ke lagu mana wallahu a'lam dah deh.
Kan mabuk ubi kayu ke macam mana wallahu alam. Makan banyak tak boleh juga. Yang mabuk juga orang kita ni makan banyak ni. Orang mari tanya tok guru. Mari tanya Hasan Basri dengan molek nak royak. Orang mari tanya Hasan Basri kata, "Hei tok guru, orang Islam mati tak ada nak buat amal ni, dia duk mana tok guru?" Kalau orang Islam mati buat amal, cerak dia masuk. Tuhan janji kata nak masuk syurga. Kalau lah orang hak tak buat amal deraka ke Tuhan, Tuhan janji nak masuk dengan kau. Patut orang Islam tak ada nak buat amal, tok guru. Tak ada nak buat hak molek, tak ada nak buat hak molek, hak jahat, tak ada nak buat, tak ada nak buat. Nak duk mana tok guru? Hasan Basri pun istighfar, ya ulama ya lagu tu, ya istighfar dulu, ya tilik, ya tengok dulu. Wasir punya bahasa tak sedap ni wasir sungguh ni ni pak tiri ni. Ni bukan pak tiri, tok nenek. Tok nenek bagi anak-anak tiri hak sekarang ni lah dah. Tu dia. Dia kata tak ada duk payah dah, dia kata. Tak masuk syurga, tak masuk neraka ke pasal ni. Duk tengah tu. Apa tu ya buat misal supaya batas benda tu dia kata. Nah, batas benda tadi tu ni benda duk tengah tu dia kata. Tak ada duk di benda lek ni, tak ada duk di benda lek ni. Hak ni syurga ni neraka, ya duk tengah tu dia kata. Payah hurai cara dia. Hasan Basri tengok mata. Senyap tok guru. Lalu hak ni apabila Hasan Basri tengok mata je hundur gi duk bucu. Duk bucu masjid. Ya takut juga tok guru dia, ya takut. Lalu Hasan Basri kata, puak ni i'tazalna, wasil anna. Mana kata dia ni terkesok daripada puak kita dah. I'tizal mana terkesok. Kesok daripada puak kita ni. Sebab tu ulama ambil kalimah i'tizal tu mari tak puak ni puak Mu'tazilah. Orang yang kesok tu baik daripada faham ajaran yang dibawakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ni hak tok nenek ni. Ni tok nenek hak asli darah pekat ni. Ni Wasil Ibnu Atta. Tiba-tiba ni 3 dah. Timbul tahun yang korun yang kedua. Korun kedua timbul 3 orang hak depan ni. Yang keempat timbulnya Muqatil bin Sulaiman. Tok guru tafsir tetapi telajak dalam masalah nak isbat sifat Tuhan sampaikan menyerupakan dengan makhluk. Tu dia. Maka 4 orang ni timbulnya masa mana? Masa korun yang kedua. Muqatil ni ia gulawal dengan Jah Ibnu Safwan nak bersih kelajak sampaikan buah habis daripada sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan. Hak ni sampaikan nak isbat kelajak sampaikan royak kata Tuhan ni serupa pula. Hak tu yang disebut mari oleh ulama, tapi kena bahas panjang lagi lah. Kalau nak bahas tu ni kita nak royak dengan cara sekali lalu. Sebab gapo boleh kecek lagu tu? Sebab Imam Syafi'i ni dia kuat kira dengan Muqatil ni. Sebab dia mufassir. Pas lagu mana kena bahas panjang lah pula. Nampak tu tak? Bahas panjang lah pula. Baik. Maka itu adalah korun yang kedua. Kita orang Islam kita reti kata Tuhan dengan makhluk benda lain-lain. Orang awal setara mana apa reti? Malaikat orang makan dengan ilmu kalam. Dia tak reti? Dia tak reti. Dia nampak supaya lalu dah kalau ngaji ilmu kalam jumpa lalu. Jumpa kan? Jumpa atas Tuhan supaya dia. Sebab tu dia nak tolak tu. Daripada Tuhan tu. Sifat muka pun tak boleh. Tuhan waktu ada dengan tangan pun tak boleh. Tuhan tertinggi di atas aras tak boleh. Tuhan datang kiamat tak boleh. Awak apa? Kerana serupa dengan dia. Ni muskilah orang awal yang makan dengan ilmu kalam. Tu sebab tu Imam Syafi'i jek turun tu daripada negara Mesir peranyuk laut tu, peranyuk sungai Nil tu. Sebab itulah pakai duk tapih cedok ambil. Orang-orang kita sampai hijab kelung tempat teh kita ni, ya Allah, sampai ketak nama kita Wasail Ilmil Kalam. Allahu Akbar. Fardu ain pula tu letak mengaji berdosa. Ada apa orang duk mengaji kitab hadis, kitab gapo ni fardu kifayah ya kata. Ni berat ni. Ilmu kalam hak ulama mujtahid jek pah tanah kita kata fardu ain.
Ada pun ilmu qiraah hadis ni fardu kifayah. Sebab tu jadi payah nak mengaji tu. Nampak tu tak? Tu dia. Lepas daripada tu habis dah korun yang kedua. Mari korun yang ketiga ni hebat. Gapo dah hebat tu lalu korun yang ketiga. Ni kita nak syarah wipah, iaitu korong yang terjemuh kitab Yunan zaman ini. Kitab Yunan duk molek-molek cara dia tak kena mengena dengan kita sebab kita ada Quran dah hadis dah. Nak berapa nama lagi? Umar kata kalulah kita tinggal Quran, tinggalnya hadis, nescaya kita ni jadi lemah. Kita jadi lemah. Sungguh jadi lemah sungguh apabila terjemuh kitab-kitab Yunan masuk mari. Masa mana? Masa Ma'mun. Ma'mun ni raja mana? Raja Abbasiyah. Ni hak dalam sejarah ni. Masa ni lah mendahului akal di atas wahyu. Ambil akal awak tak jadi tok ime, ambil wahyu sebagai makmum. Masa ni. Sebab apa? Sebab dia kesal dengan kitab-kitab Yunan, kitab-kitab falsafah yang mereka itu cari Tuhan tak jumpa. Kita orang cari Tuhan jumpa lagi ambil cara mikir orang cari Tuhan tak jumpa, mari duk pakar punah habis. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia kata orang ning ambil falsafah Yunan ni tak sebagai muhkamat. Ayat Quran, hadis Nabi sebagai mutasyabihat. Kalau lah hak ni goyak katakan ni, kalau Quran goyak lagu lain, bait lain, maka ayat Quran tu kalau berlawan dengan kawan ni jadi mutasyabihat. Lalu Ibn Hajar kata fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdasahu al-khalaf. Maka sayugi utunglah bagi mereka yang turut jalan salaf dan jauh daripada rengkok orang hak kama dia. Wah ana hak berkesal dengan ilmu Yunan daripada ahli kalam dan sebagainya. Ada pun orang khalaf yang jalan mengikut ulama salaf, hak tu tak dicela. Orang khalaf yang tak mau nak jalan mengikut jalan yang salah, nak pakai ilmu kalam, hak tu hak masalah. Tu tak? Tu dia. Apa yang muafaqah dengan ilmu Yunan tadi itu yang diterjemuh mari, maka itulah diiktibar kata asas. Dan ayat Quran, hadis Nabi sebagai gapo? Ikut teh. Kalau bahasa orang mengaji panggil dalilan idhafiyan. Dalil yang nak buat baji kejak saja, bukan asah. Dalil nak buat kejak saja. Asah bukan. Asah ni asah hak falsafah ni. Tu asah falsafah. Sebab tu Yogi Buai kata salah ni selamat dalam arti kata tak tahu seumpama orang kama dia. Orang kama dia ni lebih reti, lebih bijak, lebih pandai. Tu. Yalah tu. Salah aslam qala a'lam wa ahkam ni tubik daripada orang makan cara mikir daripada kitab-kitab hak terjemuh daripada Yunan kepada bahasa Arab. Ni tak ada nak boleh lari ni, kita royak banyak kali dah tu. Sebab kita nak mikir lagu mana, Tuhan ni piye reti. Kita orang awal setara mana kata, Tuhan lebih reti. Tetapi orang yang makan dengan ilmu kalam dia kata tak. Akal kita ni kena tunjuk boleh kata lagu mana. Tuhan tu. Sebab itulah ulama-ulama kita dia duk mari cara duk mari bergaduh sama sekali tu. Sebab tu kalau ayat Quran tak belaga dengan usul ya tak mari ni, dia kata ayat mutasyabih tak boleh pakai sepengah Tuhan royak nah. Kalau pakai tu sepengah Tuhan royak jadi kufur nah. Kalau hadis mutawatir sekalipun tak boleh. Kalau pakai sepengah hadis royak kufur nah, sesat nah. Tak boleh. Kesal daripada ilmu kalam, kesal daripada kitab-kitab ulama Yunan kepada umat Islam. Sini jadi keruntuhan umat Islam ni. Masa ni sebab tu Imam Ahmad kena godek. Imam Buaiti mati di atas uta. Imam Buaiti ni daripada pengikut anak cucu lah, generasi cucu bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mati atas uta. Imam Ahmad kena godek, kena katak, kena berapa. Zaman ni.
Sebab apa? Sebab mereka ini mendahului puak-puak falsafah, puak-puak ilmu kalam dan sebagainya. Ni zaman ni. Sebab apa pukul Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad adalah imam ahli sunnati wal jamaah dengan tidak ada syak. Pas kita pun kena Imam Ahmad, tak ada kena hak lain. Kita orang awal kena pia. Kena Imam Ahmad, kena Imam Syafi'i. Nampak tu tak? Kalau hadis hak tak sampai darajat mutawatir, hadis mutawatir ni kita kecek mudah-mudah 10 orang sahabat naik gi riwayat. Satu hadis tu 10 orang sahabat naik gi riwayat kata tu hadis Nabi, tu panggil hadis mutawatir. Kalau hadis ahad iaitu hadis tak sampai 10, kecek mudah-mudah. Tak sampai 10 orang sahabat orang panggil hadis ahad. Maka di sisi mereka ni ayat Quran dengan hadis mutawatir kalau tak belaga, tak masuk dengan kawan yang haya tak ni, dia kena takwil. Kalau hadis ahad hak tak sampai mutawatir tu, hak tu tak berhujah mula dah dalam masalah i'tiqad. Ni benda ni kalau nak terbuka lagi, cokosek mari lagi, tak apa, insya-Allah kita akan buka lagi. Nampak tu tak? Kita akan buka lagi daripada kitab-kitab orang yang berkesan dengan ilmu Yunan ni, insya-Allah taala. Boleh tengok dengan cara jelas. Bihamdillah, biiznillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah daripada dia ni terjemuhnya kitab Yunan masuk ni zaman mana ni? Yakni zaman Korong yang ketiga. Korong ketiga ni puak hak besar sekali, iaitu Daulah Khalifah Abbasiyah. Abbasiyah ni makna kata khalifah besar, belum daripada tu Amawiyah. Ni Abbasiyah. Padahal ni ada khalifah tiga khalifah. Namanya Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim, Khalifah Wathiq. Tiga khalifah ni pengaruh dengan cara mikir Mu'tazilah. Orang panggil kata tok nenek anak tiri Mu'tazilah. Toknya dia diketuai oleh nama Ahmad ibn Abi Du'ad. Ahmad ibn Abi Du'ad, dia ni adalah qadhi yang pegang jawatan kuasa, dialah duk siuk telinga raja-raja. Pia hak kata tak serupa dengan cara mikir kita, panggil ibu, mari. Ataupun kurang gok dia, ataupun katak dia, ataupun ratakan dia, ataupun sekat dia daripada mengajar, sekat dia daripada khutbah dan sebagainya. Zaman ni mati banyak mana ulama ahli sunnati wal jamaah ni zaman ni. Siapa Imam Ahmad ibn Hanbal ni kena menyakiti zaman ni. Mari qadhi Mu'tazilah 70 orang rakyat kepada Mu'tasim, ya Amirul Mukminin, hei raja, yang nak jawab tak boleh. Imam Ahmad ni mari sore berata penuh di tangan Imam Ahmad bin Hanbal nah. Kaki lagi, tangan lagi, yo tubuh besar Imam Ahmad. Gagah. Mari kecek bicara dengan puak ulama Mu'tazilah, tak ada jawab pe. Puak Mu'tazilah tak ada jawab pe. Sebab puak ni ahli kalam, bukan ahli hadis, bukan orang hak faham Islam hak sungguh. Imam Ahmad kata wari lagi ayat Quran mana, wari lagi hadis Nabi hak mana, aku nak nyata belaka. Wari wa huwa ma'akum, bedar di Imam Ahmad, wa huwa ma'akum, bedar lagi. Wari inni zahibun ila rabbi sayahdin, bedar dia. Nah, inni qarib, bedar dia. Semua hak Mu'tazilah wari dalil tu Imam Ahmad menyata satu ke satu. Sehingga Mu'tasim ni kata, baca surat dak buat mong. Malu muka pak dia. Kuat gini mah baca ke apa? Mari pula Imam Ahmad esok. Kecek bicara pula. Tak leh. Lalu nak marah berdoa dia tu, nak atau doa nak marah dia, bangun 70 orang puak dia dalam sejarah rakyat. Bangun daripada kursi
Khisi lah, ya ada khisi lah. Puak Mu'tazilah ni hebat lah duduk dalam masa Abbasiyah ni. Bangun, ya Amirul Mukmin, satu suara puak dia. Pakat ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bukan pakat 'alal birri wat taqwa dak. Kata kan, ya Amirul Mukminin, uqtuluhu. Bunuh dia. Ni dia. Ning puak-puak ahli kalam, ahli falsafah, ahli bukan ahli sunnah ni. Tok nenek mereka ni dia buat lagu ni dengan ulama ahli sunnah. Kalau kita tengok di Mesir di mana tak ada pelik orang buat dengan ahli sunnah, tak ada pelik so. Uqtuluhu wa damuhu ala riqabina yaumal qiyamah. Bunuh dia. Darah dia kami tanggung sendiri depan hari akhirat esok. Begitu lalu. Ya Allah. Lepas tu mereka ni biar kenal tiap hari ni 70 orang tu. La syak. Tak ada biar kenal walaupun sore pun tak ada kenal. Tapi Imam Ahmad sebutlah di negara mana kalau dia tu orang mengaji sikit. Tu nak ayat kata kelebihan orang kena zalim dengan orang zalim tak sama. Lepas daripada tu Imam Ahmad ni digelarkan masa dia duduk tu 3 masa. Tak boleh nak ngajar ni masa ni. Masa Mu'tasim, masa Wasik, masa Ma'mun, nak mengajar apa tak boleh, nak ketebah apa tak boleh, nak gapo apa tak boleh karah apa. Mari al-mutawakkil billah nampak dengan Imam Ahmad. Nampak mana kata raja khalifah tu nampak dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad mengajar semula. Ya Allah. Tu nak ayat kata in wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Allah Taala tak lalai daripada apa yang orang zalim itu kerja. Matinya Ma'mun kata setengah dengan sebab doa Imam Ahmad kata aku tak sejumpa dengan Ma'mun, mati. Ahmad ibn Abi Du'ad kena doa Imam Ahmad mati sekerat. Ni nak ayat kata zalim zaman ni. Zaman kita lebih kurang lah nak pergi kano dah ke bakon ning ke. Nah, bakon ning nak pergi kano. Tu dia. Kalau gitu masa al-mutawakkil billah tu Imam Ahmad digelarkan. Masa dulu pun digelar kata Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Anak murid dia Imam Ahmad ni, anak murid Imam Syafi'i rahimahullah taala, tak ada syak. Hingga Imam Abi Hasan Al-Asy'ari sarah di dalam kitab dia, sarah faham ni. Makna kata dia tu mengaku dengan sebulat suara aqidatu Imamil Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Akidah aku iaitu akidah seumpama Imam Ahmad geh. Berapa kali tak tahu dia duk sebut dalam kitab dia Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Maka kita tak ada pelik nah, kita orang hak sunnah hak dikena zalim tadi itu duk ngajar kita Imam Ahmad usulus sunnah berapa nama ni kena dah lah. Adapun ahlul kalam tidak ada nasib sini. Tidak ada apa nama apa yang kata nak mari nak letak tegur dengan jalan ni Imam Ahmad jauh. Bukan dia. Ahlul kalam orang panggil Allahu Akbar. Dia tak ada kena mengena dengan jalan hak ni. Nampak tu dah? Dia dakwa kata Imam Ahmad apa nama kita guna ilmu kalam untuk kita nak mempertahankan Mu'tazilah. Pas Mu'tazilah tadi itu dok kecek dengan dia. Dok kecek dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Paganakah Mu'tazilah tu tak kuasa mengatasi hujah Imam Ahmad sedangkan Imam Ahmad tu tak ada mengaji walaupun sepatah pun ilmu kalam. Tu nak ayat tetap betul dok ayat. Kita mengaji ilmu kalam ni untuk nak mempertahankan Mu'tazilah. Patut orang tahan sungguh Mu'tazilah tu siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad tak reti walaupun sepatah ilmu kalam. Tapi Mu'tazilah tak boleh nak mengatasi hujah Imam Ahmad. Tu nak ayat kata dusta. Hak anak cucu Mu'tazilah duk ayat ni bukan. Nah, bukan. Hak tu salah tu. Dalam sejarah tak ada lagu tu. Saya cabar kata. Di mana ayat Abu Hasan Al-Asy'ari kata aqidah fulan ibnu fulan. Akidah aku ni orang tu dan orang ni. Hak ada akidah aku seumpama akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Pak Ahmad bin Hanbal ngaji tak ilmu kalam? Tak.
Lepas tu ya hujah tak dengan Mu'tazilah. Tak hujah buat apa? Iyalah orang mempertahankan ahli sunnah. Dah tu orang awal tu. Ya Allah, benda setara ni kita kena jelas nah. Nyata molek nah, jangan duk pesen kata ikut ahli kalam. Ya tak boleh nak rak picap kita nak ahli kalam. Kita dah turut dia pada masa kita hidup dunia. Pejam mata Isyak. Imam Ahmad kata, mu turut ahli kalam ni, mu bukan jalan ni aku. Abu Hasan Asy'ari kata, mu turut ahli kalam, aku taubat dah daripada tu. Tak boleh kita jangan buat main lagu tu. Demon ni bukan mujtahid mutlak ni, kita nak ikut mujtahid mutlak, iaitu Imam Mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Sehingga Imam Syafi'i tu masa dia duk ngaji tu, Imam Syafi'i pesan, "Hei Ahmad, aku berasa dalam hatiku aku nak pesan satu perkara kamu. Apabila aku tubik dah daripada Baghdad ni dah, aku nak pergi duduk di Mesir ni, aku nak pesan sekarang kamu. Mu bawa molek nah ajari hamu dah bawa ni, aku berasa kata mu ni nak kena coba daripada Tuhan." Maka kata Imam Syafi'i itu supa berlaku kena sungguh hak Imam Syafi'i kata terhadap Imam Ahmad berlaku dengan Fuad Mu'tazilah ni. Imam Syafi'i pun tak ada mengaji ilmu kalam. Bicaranya urusan agama dengan Hafs Al-Fard. Kalau baca dalam sejarah, nama seorang tok guru ahli kalam nama Hafs Al-Fard, yang iktikad kata Quran ni bukan kalam Tuhan. Imam Syafi'i ni bicar dengan dia. Imam Syafi'i tak ada mengaji walaupun sepatah pun ilmu kalam. Imam Ahmad tak ada mengaji walaupun sepatah pun ilmu kalam, tapi boleh bicar dengan puak-puak ahli Mu'tazilah. Puak ni tak ada hujah dapat Imam Ahmad. Supaya zaman kita lah Zakinai tu, orang sunnah tak ada dok kuat seumpama saya fudah ngaji ilmu kalam, tapi dia pergi kecek dengan orang hak bukan Islam, mengajak masuk Islam ni mana. Saya fudah ni hak pakai ilmu kalam siapa kan ambil di hujung rambut suk di ibu kaki ni, waktu orang Islam banyak mana. Tu nak ayat atau dalil tak benar kata orang ngaji ilmu kalam ni nak mempertahankan agama dak. Bahkan orang ngaji ilmu kalam ni nak memunggahkan, nak merusakkan agama kita. Tak rusak lagu mana Tuhan katakan ni, dia kata kiri. Tuhan kata atas, dia kata tak ada atas, tak ada bawah. Tuhan kata tangan, dia kata tangan ni tak boleh. Tuhan kata datar, kata datar tu tak boleh. Tu nak ayat kata punuh lah tu. Nampak tu dah? Boleh terima bagi orang boleh terima, tak boleh terima, tak boleh terima. Nak buat kan tu? Ni benar-benar. Tu nak kita faham malak. Faham tu nah? Tu dia. Kalau gitu kita kena tolong. Tolong apa nama? Kita ni kena tolong akidah salah supaya selamat daripada Mu'tazilah. Sungguh kita kena tolong akidah salah supaya nak selamat daripada Mu'tazilah. Tinggal ilmu kalam, gaduh ilmu hadis. Mari mengaji akidah salah lagu mana kah Imam Ahmad tu hujah terhadap Mu'tazilah, sampai ke Mu'tazilah tak ada hujah, sampai ke yang gerai ada denda hukum sebunuh Imam Ahmad. Tu hujah tu kita nak, bukan hujah ilmu kalam. Nampak tak tu? Pak Imam Asy'ari ni yang nak turut Imam Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Hak tu hak kita nak jalan. Tu cara nak kita faham. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab tu katanya para ulama, dia kata innallaha dengan malak, innallaha hafiza hadzal din bi Abi Bakrin amal riddah wa bi Ahmad bin Hanbal amil fitnah. Sesungguhnya Allah Ta'ala jaganya agama kita ni dengan sebab Abu Bakar hari orang pakat mertak tubik pada agama, dan Allah Ta'ala jaganya agama kita hari fitnah dengan sebab Imam Ahmad. Iaitu hari fitnah mana? Fitnah girayat atau Quran ni ada depan kita ni bukan kalam Tuhan, kalam Tuhan tapi makhluk. Imam Ahmad kata dak ni kalam Tuhan. Tuhan kecek dengan dia. Lafaz dan makna ibadah Tuhan. Mu'tazilah kata ni bukan akidah kita ni, ya Amirul Mukminin. Godai dia. Godai. Gajalah mana dia tak reti apa. Dengar puas subab besar ni duk panah dia. Ni mari kata kita kena tahu dah. Tu dia. Sebab itulah kita kena tahu. Maka apabila Imam Ahmad ni tegak, maka hak lain-lain pun tegak. Sebab kena gerbel sore. Maka hak lain-lain pun tegak. Imam-imam mana pun ada lagi tu. Imam Ahmad ni mai tegak akidah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad.
Atau Imam Abu Hanifah, Imam Abdullah ibn Mubarak, Imam Sufyan As-Sauri, Abu Yusuf, dan lain-lain lagi pada tu. Mana tegak ke hak tu ya. Kita dah bubuh ilmu kalam ya Allah. Nampak tu tak? Tu dia. Itulah masalahnya yang kita nak kita faham. Kemudian setelah daripada tu timbullah lepas daripada kita royak ni tu dah sejarah jalan ni tarikh dalam agama kita ni berlaku gapo ratik tahun pertama. Nah, mana kata korong pertama, korong yang kedua, korong yang tiga gapo ratik berlaku? Tu dia. Nah, kita tengok dengan cara sekaligus tadi itu, kata itu perkara yang berlaku dalam agama kita. Dan Imam Ahmad mari nak tegakkan benda hak dulu royak atau Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Tu dia. Setelah daripada Imam Ahmad duk kecek banyak tu ada satu kumpulan zaman Imam Ahmad ni orang panggil puak sifatiyah. Puak sifatiyah ni iaitu puak yang i'tikad setengah-setengah sifat tetapi takwil setengah-setengah sifat. I'tikad sifat tertentu dan sifat hak lain hak Tuhan royak ia takwil. Takwil ni dirayak hak lain. Tuhan royak kata tangan kudrah. Tuhan royak kata ya datang urusan datang. Tuhan kata ya turun gapo nama rahmat turun ya ikut tu. Itu makna puak takwil. Zaman tu orang panggil adanya sebab gapo boleh jadi gitu kerana fak sifatiyah ni fak isbat setengah-setengah sifat ni dia berkesan dengan Mu'tazilah. Hak ni dia panggil anak tiri Mu'tazilah ni. Bukan diri Mu'tazilah betul-betul sekata-kata anak tiri. Lagu anak tiri bukan anak sungguh. Tu makna kata ia turut sikit-sikit ya Mu'tazilah. Sebab anak tiri kan? Kalau anak ia ngepak ia tu, hak darah pekat hak tu. Nampak tu tak? Tu. Lalu orang hak duk zaman ni hak jadi apa nama ni kita kecek mudah-mudah orang hak sifatiyah ni yakni salah satu daripadanya iaitu Syekh Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Yang pertama, ni fak sifatiyah ni hak ada zaman Imam Ahmad ni. Dan nama seorang lagi iaitu Abu Abbas Al-Qalanisi. Dan seorang lagi iaitu Haris Al-Muhasibi. Dan lain-lain lagi lah daripada tokoh-tokoh. Kita nak kecek ni Hafsah. 3 orang ni dia ni termasuk daripada golongan as-sifatiyah. Gana as-sifatiyah makna dia isbatkan setengah-setengah sifat serupa dengan salafis salih dan dia takwil setengah-setengah sifat natijah serupa dengan Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab dia itu anak tiri kan? Anak tiri. Tetapi dia berlawan jugalah dengan Mu'tazilah tu. Berlawan bukan tak berlawan. Tepat hak tak serupa tu dia berlawan lah. Tepat hak tak serupa tu dia senyap. Nampak tak tu? Tu nak kita faham. Maka orang duk royak kata ni seorang apa nama ni baba lah kita kata ni ahli kalam ni lah. Tu duk royak kata Abu Hasan Al-Ash'ari ni dia turut jalan ni Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab ni ya. Puak-puak kita ni jalan ni jalan ni mana? Jalan ni Ibnu Kullab, jalan ni Muhasibi, jalan ni apa nama Al-Qalanisi. Ni sebab Imam Abi Hasan Ash'ari turut jalan ni dengan dakwa kata Imam Abi Hasan Ash'ari ambil hujah-hujah demon ni lagi berlawan dengan Mu'tazilah. Pada hakikatnya Imam Ash'ari tu dia tak terkaya dia daripada hujah-hujah mereka ini. Apa? Kerana diri Imam Abi Hasan Ash'ari tu yang Mu'tazilah dah pada asal. Ya tu Mu'tazilah dah pada asal, bahkan dia jadi guru gati khisi Ali Jubba'i. Apabila Ali Jubba'i pak tiri dia tu tak mengajar, Abu Hasan ni hak mengajar. Lepas tu dia tahu ke tak kata jalan ni Mu'tazilah ni macam mana? Dia tahu ke tak? Tahu. Bukan tak tahu.
Nampak tak? Ya tahu benar-benar. Maka ya hujah dengan Mu'tazilah tadi itu belum lagi ya jumpa dengan mereka ni. Ya tubik daripada Mu'tazilah tu ya tubik. Belum nak tubik ya dak bicara dengan Mu'tazilah tu ya belum kenal demo ni lagi. Kena Abdullah bin Sa'id bin Kullab, kena Qalanisi, kenanya Muhasibi, belum lagi. Belum kenal mereka ini lagi nak tahu. Dia hujah dah dengan Mu'tazilah. Yang ambil hujah mana? Hujah hak diri dia, hak dia boleh cara mikir, hak dia boleh alim dalam Mu'tazilah, dia tahu tak jalan Mu'tazilah ni mana kata hak salah. Dia tahu. Supaya kita kata orang jadi Tok Cha masalah. Orang jadi Tok Cha ni tiba-tiba dia balik daripada Tok Cha dia, mari masuk Islam. Tok Cha tu orang reti ngaji sampai Indian. Sampai di Hind. Kita kata dia nak mari tanya hujah kepada orang Islam, cara mana nak jawab terhadap Tok Cha sama Tok Cha ni. Dia mari tanya orang Islam tak pernah jadi Tok Cha. Kaya ada hujah dia dah, sebab tu dia boleh balik daripada Tok Cha masuk Islam tu. Nak boleh balik ni dia kena ada hujah. Hujah dalam diri dia duk tanya dia buat becengeng sama-sama Tok Cha dia. Ai kata tak boleh gini, keluar tu baik daripada tu. Tu cara logik akal. Bukan mana Tok Cha mari tanya hujah orang Islam untuk give hujah dengan Tok Cha. Ya bukan sekadar tu. Makna Tok Cha tu ya bahas dah. Bicara dah. Cara-cara tu ya bicara dah, bahas dah. Kata tak boleh pergi jalan ni. Ya kecek bicara dengan sama-sama Tok Cha dia. Agama Buzan ni bukan agama hak sebenar. Ya masuk dalam Islam kita. Ya gitu. Cara logik akal ni dak royak kata. Puak ambil hujah puak Ibnu Sa'id, Ibnu Kullab, Qalanisi, Muhasibi ni lagi hujah. Memanglah puak ning dia tak ada jumpa lagi dengan dengan Abu Hasan Al-Ash'ari. Lepas daripada Abu Hasan Ash'ari cabut diri daripada Mu'tazilah, dia mari duduk dengan puak ning. Dia mari duduk dengan puak ning. Sungguh nak sungguh. Mari pakai jalan ni hak as-sifatiyah. Ni hak isbat setengah-setengah sifat, gambar dia takwil setengah-setengah. Tetapi tak ada sekarang pun hak Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab-kitab sejarah dia kata aqidatu Ibn Kullab. Tak ada. Ada aqidatu Imamil Mubajjal Ahmad bin Hanbal. Tu ada. Tu dia. Maka nak royak tahu kata mereka ni Abdullah bin Sa'id bin Kullab, Al-Qalanisi, Al-Muhasibi, i'tiqad kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arasy. Tak sama juga dengan anak tiri hak kita ni, anak tiri Mu'tazilah ahli kalam hak kita ni tak serupa juga sini. Dia terlekat belaka. Abu Hasan Al-Ash'ari royak kata dia nak ikut Imam Ahmad. Dalam kitab apa nama Tabyinul Kazibil Muftari, kita baca banyak kali dah. Dia kata aku nak jalan mengikut Imam Ahmad. Dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra Subki, aku nak jalan mengikut Imam Ahmad. Pak Imam Ahmad dengan pok kumpul Qalanisi, Muhasibi gapo ni ya sikap lagu mana? Katanya Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Multazim, sedahsyat-dahsyat Imam Ahmad terhadap puak-puak Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Sehingga Muhasibi ni Imam Ahmad sekat. Kata jangan pergi main dengan puak ni, sebab puak ni kesal dengan ilmu kalam. Sampai gitu lalu, kalau puak tu lah arti kata orang hak sama, buat apa Imam Ahmad nak buat lagu tu? Buat apa ahli sejarah nak royak lagu tu? Ya tak boleh nak jadi tu. Ya tak boleh nak jadi dah benar-benar lagu ni. Kita nak oyak gapo biar ada kesedaran sikit. Tok Babo. Nampak tu dah? Nak turuk ahli kalam kan turuk lah, tak ada masalah. Tak ada masalah nak turuk hak Mu'tazilah kan lagu mana ikut lah. Tapi nak pergi kata amba ni ikut Abu Hasan Ash'ari ni wasa tak gamak dah kecik lagu tu. Sebab Abu Hasan Ash'ari ni ada kitab dia, kita tak pernah mengajar kitab dia. Tak boleh buat kecek punah gitulah. Ya punah orang ramai royak kata kita ni ikut
Syekh Sanusi ke macam mana, tak apa lagu tu. Ni royak tambah Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita Abu Hasan Al-Asy'ari sebuah pun tak pernah mengajar. Ni masalah nah. Tu dia. Baik. Kemudian Al-Muhasibi Qalanisi tu ada belaka tu. Perkataan dia yang dia itu royak kata dia i'tikad Tuhan tertinggi di atas arasy. Ada. Hak ni kalau kita boleh buat tubik tu pada tempat-tempat yang lain lagi, insya-Allah lah. Kalau dak kacau-kacau lagi, ya kena ubat lagi. Ya kena tengok penyakit dulu kata. Ni sekadar makan obat para dulu. Nah, obat para dulu. Lepas tu lagu mana nak bubuh air garam atau air garam, kita kena suku pula lah. Ni nas kita ni insya-Allah ada belaka. Nah, kita ni orang panggil kata cara awak bahasa ni, orang panggil kata kita kena bahas mengikut maudhu' dia. Ni terkadang baca habis kita, tapi hurai susuk pucah ni tak jalan. Nah, baca habis kita tapi hurai susuk pucah. Orang hak ambil di atas butir tadi tu dia tak susuk pucah, dia kata gini maksud. Kita kecek 2 je 40 berapa minit tak tahu kat 3 je. Tak ada boleh buat beza lagi kata sifat kudrah dengan sifat iyat ni benda tula-tula ke benda lain-lain. Tak ada royak oleh sepatah. Nya putar, nya belik, nya putar, nya belik. Akhir-akhir terlucu. Supaya orang tanya, "Imam Pak buat molek tak?" Pusing. Akhir-akhir terlucu cah. Tak ada. Kenapa? Tak ada boleh kesimpulan kata Imam Pak buat kata buat. Tu ya bakal tuduh. Tak ada jalan lagu tu. Nampak tu tak? Nak buat rengkok royak atau ini adalah rengkok amba nak buat rengkok tak apa, seni. Ya Allah, royak betul-betul kata kita ni nak buat rengkok benar ni tak ada pada asal, cari tak ada. Imam Pak pun tak ada. Tu jadi mudah. Allah, royak betul-betul seni kata. Tu dia. Wakpo Imam Ahmad tu duk sekat sangat daripada Qalanisi Muhasibi Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Wakpo kerana mereka ininglah giroyak kata Quran hak kita duk baca tu bukan Quran kalam Tuhan sungguh. Hak tu nak royak kata Imam Ahmad tu mari nak petah kata Al-Quran kalamullah tak serupa dengan kullabiyah ni, tak sama ni. Kullabiyah ni puak mana? Puak hak royak kata Quran ni ibarat daripada Tuhan. Ibarat ni mana kata bukan kalam Tuhan sungguh. Hikayat daripada kalam Tuhan. Hak royak mai kata Tuhan nak lagu ni tapi bukan kalam Tuhan sungguh. Tu sebab tu Imam Ahmad yang marah tu. Kita royak nyatalah sikit kata hak kita pergi kata Quran ni bukan kalam Tuhan sungguh. Kalau Tuhan hak di sisi kita iaitu tak berbahasa. Kalau Tuhan hak di sisi kita tak berhuruf, tak bersuara. Hak Imam Ahmad pergi kata kalau Tuhan kecek dengan suara. Quran ni bahasa Arab. Kalau Tuhan ni lafaz dan makna. Hak tu hak Imam Ahmad dan Imam Abu Hasan Asy'ari pergi lagu tu. Ya royak dengan nyata-nyata hak tu. Kita royak betul lah. Ni dah royak kata kita ni ahli sunnah hak ni. Sunnah mana? Kalau sunnah sungguh, Imam Ahmad kena aku lah sebab Imam Ahmad hak jadi ketua mempertahankan Mu'tazilah zaman tu. Kada lagi. Imam Ahmad cokoh. Sebab gapo orang Islam kita digelarkan Imam Ahmad tu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah sebab apa? Sebab diri dia cokoh, seorang diri. Seluruh dunia ni seorang dia. Royak atau Quran ni kalam Allah Ta'ala lafaz serta makna. Tak ada lain. Sebab tu yang marah kepada Ibnu Kullab. Walaupun Ibnu Kullab i'tikad atau Tuhan tertinggi atas harah. Hak anak tiri Mu'tazilah zaman kita ni Tuhan tak ada atas nu. Atas harah Tuhan tak ada. Quran ni pun bukan kalam Tuhan. Tu teruk lagi. Hak ning. Sebab tu jangan kita duk apa nama royak benda bukan-bukan lah. Ni bukan benda kita nak balah. Kita nak mempertahankan kebenaran hak ulama kita. Kata hak ning hak kita nak bawa. Jalan ni hak Imam Abu Hasan Asy'ari iaitu jalan ni hak Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu piye kata
Ngajar ilmu Imam Ahmad bin Hanbal paktai kita? Ada. Hak duk dakwa, tak dakwa tu mengajarlah. Nah, kalau hak nak tiri Mu'tazilah cerak, tak mengaji. Tak sama sekali. Nampak tu tak? Tu sebab tu kita nak wi jelas kata gapo jadi gapo nak kok mana. Nanti tengok atas amba isbat sifat, Mu'tazilah nafi sifat. Nanti tepat dia kita kena hurai. Jangan duk zalim kepada Mu'tazilah sampai gitu lalu. Zalim tak boleh kata benda hak benar tak apa. Nampak tu tak? Tu hak kita duk royak ni demo pergi lagu tu sungguh. Kata Quran ni hikayat ataupun ibarat daripada hak Tuhan, bukan kalian Tuhan sungguh. Kalau kalian Tuhan sungguh, kalian Tuhan tu bahasa Arab. Lepas Tuhan kita ni tak kecek dengan bahasa. Hak kita pergi kalian nafsi tu tu walaupun demo tak kalian nafsi haurai tak ada apa. Kalian nafsi itulah mana kok mana haurai tak ada apa. Nanti kita tengok pula insya-Allah taala ya bahasa dia pasal kata muslim wah dia ni. Ya kena bahasa kena buku banyak kali sikit tu dia. Baik. Bukan kita ni nak kok ni dak. Sekadar kita ni nak royak kata hak ulama kita duk bawa mari supaya nak kita tu boleh pegang ni lah ni. Bukan duk royak ikut se gitu bukan. Nampak tu tak? Kerana ulama semua hak kita duk bawa mari ni, hak Imam Abu Hasan Asy'ari duk royak, Imam Ahmad duk royak ni, hak pegang kata Quran ni kalam Tuhan. Hak pegang kata Tuhan ni tertinggi di atas segala makhluk. Hak pegang kata Tuhan tu jadi tu ada dengan tangan dia. Hak pegang kata akhirat esok kita boleh tengok muka Tuhan. Hak tu jalan ni. Akidah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Imam Qurra hak 10, hak baca Quran 10 di kalangan ulama sahabat tu. Ada ulama Islam kita tu hak 10 orang tu. Semua pergilah tu. Pas kita dah ambil akidah hak mana hak ilmu kalam duk jaja duk sebar ni. Ya bukanlah tu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Maka datang Imam Abu Hasan Asy'ari, dia pun sebar. Dia tu orang panggil kata dia tu besar dalam keluarga Mu'tazilah sungguh. Akan tetapi setelah daripada dia tu taubat diri daripada Mu'tazilah, pergi jumpa dengan jalan kumpulan Kullabiyah. Lepas daripada tu dia tinggal jalan Kullabiyah, dia pergi pakai jalan Imam Ahmad ibn Hanbal. Tu jalan ni dia, hak tu lagu tu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dan dari tabaqat Syafi'iyah dia, dan di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin nakal juga oleh Syekh Zabidi, sedangkan dia tak ada kata-kata salah Ibn Katsir kecil lagu tu sikit pun tak. Tu nak ayat kata cara jalannya Imam Abu Hasan Asy'ari tu ada 3. Nampak tu tak? Tu dia. Maka hak dakwa katanya Abu Hasan Asy'ari pun ambil cara hak Muhasibi Qalanisi Ibnu Kullab untuk berhujah dengan kumpulan Mu'tazilah. Orang panggil hujah yang tidak benar apabila kita ukur di atas timbangan ilmu, tak benar. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad tak ada pakai ilmu kalam walaupun sepatah pun untuk hujah dengan puak Mu'tazilah. Dan Imam Abi Hasan Al-Asy'ari ni dia Mu'tazilah dah. Pasal apa nak ambil hujah? Hujah dak dalam diri dia dah. Sebab tu dia tak sing dengan Mu'tazilah tu. Tu caralah tu. Cara we faham. Nak royak gapo-gapo royak. Kata ingat kata bukan orang awal hak kita duk nak jaga maslahat kita saja duk dengar. Ada lagi orang hak mengaji, buat kaji ada lagi. Jangan duk royak lagu tu, faham dah? Tu dia. Lalu dia ambil lah lalu dia ambil cara lalu dia ambil pegangi orang-orang salah dulu, mari hipung serta masuk beberapa cara untuk menolakkan cara Mu'tazilah ni, iaitu orang panggil kata di antara cara hak ahli kalam dengan cara hak ahli sunnah ni seolah kata minyak dengan air. Seolah kata minyak dengan air, benda macam air juga tapi benda lain-lain. Sebab itulah
ulama kita hak duk hujah dengan Mu'tazilah sungguh tak ada guna. Imam Syafi'i berhujah dengan orang Mu'tazilah hafs al-fard, tak ada guna ilmu kalam. Nama hafsu fardi. Seorang tokoh Mu'tazilah bicara dengan Imam Syafi'i tak guna walaupun sepatah pun ilmu kalam. Imam Ahmad hujah dengan Mu'tazilah tak pakai walaupun sepatah pun ilmu kalam. Imam Ad-Darimi berhujah dengan Bish Al-Marisi tak pakai walaupun sepatah pun ilmu kalam. Kok mana boleh mengatasi molek tu? Tu nak ayat kata dah ambil akidah salah tu bercapur untuk nak tolak Mu'tazilah. Orang hak jumpa dengan Mu'tazilah sungguh tu tak ada guna kali. Pak Imam Abu Hasan Asy'ari kata aku nak turut jalan hak tu. Hak tu nak ayat kata tak betul duk royak. Baca kita habis tapi susuk pucuk cara huraya. Tak leh lah tu royak jelas. Tu jelas. Kata Tuhan menjadikan tu ada dengan sifat tangan, kudrah suku. Ya gitu. Hak tu hak Abu Hasan Asy'ari. Ni dak kita isbat sifat tangan tapi makna kudrah. Yalah dah tu. Lari dah tu. Tuhan kuasa tapi kuasa dengan zat. Jalah tu. Orang panggil ta'til, mengurangkan. Tak mengurangkan. Bukan tak segi tapi amat tak luar. Hak tu lah. Apa? Tak boleh pergi tak ada. Tu nak ayat win apa kata. Sebab tu kena jelas nah. Tok baba ni kena jelas. Baba ni kena jelas kata sifat ning suku daripada sifat ning. Tu jelas gitu. Ning apa-apa kelik kepada sifat hak kita dak mengajar tu, sifat 20 tu kelik situ. Sifat redha apa kelik pada iradah, sifat marah apa kelik pada iradah. Ya sifat lain-lain tu. Nampak? Jangan ada buat ukur rata gitu, tak leh. Tu orang kita jelas kata gapo jadi gapo. Mu'tazilah tak Mu'tazilah lagi kita tengok. Bahawa apanya duk jadi gitu lalu tu. Dia kata apabila kita pergi pakai makna hak Tuhan royak tu jadi perasaan kata Tuhan tu supaya kita. Sebab tu tak perasaan lagu mana mengaji ilmu kalam. Kalau tak mengaji ilmu kalam tak perasaan. We faham ilmu kalam tu duk bawa jadi kita jadi perasaan salah tu. Allahu akbar. Orang Islam mana kata hak tak erti kata Tuhan tu bukan makhluk, makhluk tu bukan Tuhan. Ada tak? Tak erti. Tak ada. Orang reti belakang kata Tuhan suku, makhluk suku. Tuhan tak suka kita. Tak ngaji ilmu kalam senim nah, tak ada apa. Sebab tu Imam Haramain kata aku nak mati di atas akidah orang awal Naisabur dia kata. Orang awal Naisabur ni buat apa? Sebab dia tak capuh ke habuk pegang dia dengan ilmu kalam. Imam Haramain kata kalau aku tahu kata ilmu kalam ni nak bawa aku sampai ke jadi gini, aku tak mengaji ilmu kalam. Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari. Dibaca tengok lama kalau kita baca tahbih pula. Tu lepas tu baca tengok, lepas tu huraiwi habis nanti huraiwi jadi jelas. Jangan ada susuk pucuk. Ni Imam Syafi'i royak terang-terang kata pahala tak siapa nyeputar balik perak lagi. Wak 7 hari 40 berapa nama penuh lagi. Hak Imam Syafi'i cerak-cerak tak siapa pahala di sisi dia wa laisa lil insani ilm nyeputar apa kok mana. Tak pandai lagu mana ahli kalam ayat Quran yang putar boleh. Faham kata ulama teruk lagi. Tu dah tu nak faham. Makna hak tu royak daripada sifat dia kata ya wak gapo-gapo. Orang Islam tak ada duk perasa apa mereka ahli kalam tu bunuh. Quran tu dia kata ni seorang baba ni lah. Nah, tak ada apa dia ni orang ahli ilmu juga. Tapi janganlah hurai biasanya tak ada tak ada buka lagu ni. Hurai nyata kata kita lah mana. Mudah ni dak menyelik. Tak leh waklah ning lah. Dia kata ayat Quran itu banyak keliru. Ni dia tubik ni. Tubik daripada dada kata ayat Quran ni banyak keliru. Apabila kita lihat kepada hak tu hawi makna zahir tu dia kata membawa kepada kita tu kesamaran, jadi perasaan serupa dengan makhluk. Jadi perasaan serupa. Dia kata. Hak ni tubik daripada dada dia ni. Tubik daripada hak dia kata tu. Sebab itulah dia kata dinamakan ayat tu ayat mutasyabihat.
Makna kata ayat mutasyabihat hak ya khandak tu iaitu ayat apabila Tuhan royak hak Tuhan ya perasa tu dinamakan mutasyabihat. Makna kata ta'rif di sisi ta'rif mutasyabihat di sisi ahli kalam seorang ini dan tokoh-tokoh hak ya pegang supaya dia tu iaitu ya kira kata apabila Tuhan royak nampak perasa puak dia maka tu ya hukum mutasyabihat. Sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari tak ada royak kata ayat Tuhan hak Tuhan sebut ayat Tuhan ayat sifat Tuhan tu hak Tuhan ada royak hadiah tu ayat mutasyabihat. Tak ada royak lah tu. Abdul Qahir Al-Baghdadi ni kata ikhtalafa ashabuna munyalah berselisih kumpul puak kita kata ayat sifat mutasyabih ke dak bukan ijma'. Kita dok syarah serupa dengan ijma' dah. Orang yang tak pakai serupa dengan kita mujassimah musyabbihah. Sebab tu ahli sunnah kabar lagi kata dia kufur kita. Kabar lagi hak biasa kata dak hurai wapo sama-sama orang Islam. Kalau demo ambil tanah kita sejeka ni kita hadu pahli sana kata. Kalau hak dunia masalah demo duk turun atas kita kata kita ni mujassimah musyabbihah sedangkan kita bukan ni macam mana kita tak hurai. Wapo kita nak suara dia sampai kita tak boleh nak hurai ke macam mana? Cuba kira molek Lepas tu apabila dia tubik daripada diri dia kata ayat Quran tu banyak keliru dia nampak kata ya kalian ni ya pasal dia duk fikir sama dia kata kalau kecek lagu tu punah agama. Dia kata ayat tu tak ada kesamaran apa-apa. Ayat tu tak ada kesamaran apa-apa. Dia hundur klik semula. Dia hundur. Cuma dia kata balik kita tu kesamaran. Dia balik kita kesamaran. Pas kita nak sama di atas gapo kalau benda tu tak ada. Benda ada. Hak tu herayak tu baru kita kesamaran. Ya kok tu. Pas kita orang ahli sunnah tengok ayat tu herayak dalam mana pun. Tuhan tak serupa dengan kita. Tak ada apa seni. Hak ning hak ulama Islam kita dok nak bawa tapi tak ada pia dok nak apa nama nak ambil tahu. Dok berasa kata orang apabila dengar orang ada kaisu besar ni royak betul belaka. Tak, bukanlah tu. Nampak tu tak? Lepas tu yang perasa yang ambil satu ayat. Ayat ni, yang ambil ayat kullu man 'alaiha fan. Tiap benda yang ada di atas muka bumi ni fanin binasa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan kekalah muka Tuhan engkau. Muka tu bersifat dengan jalal, ada kebesaran, ikram, kemuliaan. Dia kata marilah dalam otak kita kata muka tadi itu serupa kita. Kerana apa dia kata? Kerana makna hak Tuhan guna tu yang dinamakan zahir di sisi ahli kalam dia kata anggota apabila sebut kata muka ni. Tu dia. Tu masalah tu. Sebab apa? Sebab dia ngaji kata tiap perkara hak Tuhan sebut dalam Quran hak lain daripada hak ilmu kalam kita royak kata boleh kita percaya jadi mutasyabih. Sifat ma'ani tak apa. Sifat khabari hak Tuhan royak tentang hal dia walaupun makna juga tak leh. Tuhan royak tu dia redha, Tuhan royak tu dia marah. Tak leh. Marah dengan redha ni makna hati darah yang keluar daripada hati. Jadi kau tu. Sebab tu ada Tuhan pada hakikat tu makna redha ni, makna marah ni bukan di atas zahir nah. Kalau pakai zahir tu makna Tuhan ada hati. Jadi kau tu. Makna gapo tu redha? Redha makna Tuhan khandak baik. Marah makna gapo? Marah tu makna Tuhan khandak nak mengseksa. Sifat marah dengan sifat redha maksud hak sebenar ia kena kepada sifat iradah dah. Hak tu ulama kira kata ta'til.
menguraikan sifat Tuhan supaya dengan sifat tangan tu. Ya pandai nak menyelit. Pandai nak menyelit. Kita isbat sifat muka, kita isbat sifat tangan. Nampak tak tu? Kamar dia, makna dia tu kita tak boleh nak pakai lah supaya Tuhan beri, hak Tuhan royak. Kerana hak Tuhan beri, Tuhan royak tu dia metah. Dia tak masuk lagi. Mana awak lagu Manawi masuk? Taklah tahpi ahli kalam ni baru masuk. Tak tahpi ahli kalam panggil lepas tu barulah boleh kita iktikad. Jadi kok tu. Hak tu masalah tu. Pas orang kata jalan ni lagu ni, jalan ni orang panggil khilaf lafzi ya, dengan Mu'tazilah bukan khilaf hakiki. Khilaf pada sebut pada hakikat hak tullah. Pada hakikat hak tullah. Lepas tu di mana Abu Hasan Asy'ari takwil kata wajhu dengan makna zatuhu? Ada tak? Kalau ada tu royak tu lama kata kalau baca kitab kata baca tak habis pula. Cuba tu baiklah kitab maqalat ke kitab mana hak dia lah, tak saya kitab hak lain nak kitab iyah diri hak dia kata. Wajhu di situ makna zatuhu, wajah tak ada bagi Tuhan. Wajah tak ada situ makna kan? Makna wajah tu kena pada diri zat dah. Benda tulah-tulah. Ni masalah ni. Kita dak ahli sunnati wal jamaah hak salah ni sifat muka satu sifat. Sifat yang ni satu sifat, sifat redha satu sifat, sifat marah satu sifat, iradah suku, kudrah suku. Tu hak kita royak nyata gitu. Ni dak kita isbat sifat muka. Tapi makna dia tu zat. Mu'tazilah tak ada isbat mula dah sifat. Baik. Di sisi Mu'tazilah ni Tuhan kuasa tak? Di sisi Mu'tazilah Tuhan kuasa tak? Kan Tuhan tak kuasa? Kuasa. Mu'tazilah seorang mana? Tengok ayat Tuhan tak kuasa. Ada? Ada tak? Tak ada. Tuhan kuasa. Tapi kuasa dengan? Kuasa dengan zat. Ya peraikkan sifat kuasa tadi hak ya duk royak sana tu. Ya royak tu. Ya Tuhan ada sifat kuasa. Tapi kuasa dengan zat. Hak ni apa supaya? Ya, ada sifat muka tapi makna nama makna zat. Pada hakikat ada ke tak sifat muka? Zat dengan muka ni benda lain-lain ke benda tulah-tulah? Situ. Tu nyata situ. Zat suku, muka suku. Tak apa. Sifat lain-lain. Hak ni zat, hak ni sifat. Sifat muka ni suku. Zat tu suku. Sifat tangan suku, sifat kudrah suku. Ya nyata gitu. Ni dak ya Tuhan ada sifat yad. Akan tetapi tapi yad di situ maknanya kudrah. Serupa dengan Mu'tazilah tadi, ada sifat tu. Mu'tazilah kata Tuhan tu kuasa, tapi kuasa dengan. Hak ni ya Tuhan ada sifat yad tapi dengan makna ni. Sebab tu ulama kata hak ni dia panggil khilaf lafzi. Khilaf cakap ya. Tapi hakikat hak tu lah. Aku tak segi. Hak ni kata bukan tak segi tapi tak luwe. Hakikat tukar bahasa ya. Tukar bahasa. Nampak tu tak? Tukar bahasa. Hakikat tak gi. Tu nak kita faham kata jangan. Sebab tu Quran ni yudillu bihi may yasha wa yahdi bihi may yasha. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tak fasik lagu mana dok gi ambil ilmu kalam mari dok buat jadi benar nak masuk ayat Quran dan hadis. Ya Allah ya tak leh dalah tu dah. Nampak tu tak? Itu perkara yang jadi perkara yang kita tak boleh nak terima tu. Giroyak boleh kata ayat Quran ni tak metah. Hadis Nabi ni metah. Pas gapo nak buat masuk ilmu kalam. Walaupun dia tak kecek dengan itu perkataan pun lazim gi kok tu dah. Tu masalah lazim tu tak kena syarah dah babor ke faham.
Itulah maknanya. Kalau dia kata, kalaulah orang kata, ahli kalam kata, tangi muka bergapo ni benda hak pesem anggota, kita nak isbat lagu mana hak tu heroyak. Tu anggota ni ada di mana? Ada di jising. Tuhan kita ni bukan berjising. Hak kita dok tengok ni anggota ni ada di jising. Hak kita faham lah tu lah dia kata. Kita pun jawab, "Pak hantar ni etikad lah mana kata?" Hai, Tuhan kita ni ada sifat pendengar, sifat pelihat, sifat kuasa, sifat khandak. Kita kata, nisbah bagi kita tu sifat pelihat, sifat khandak, sifat pendengar, sifat tu, sifat ni tu. Nisbah bagi kita panggil arad. Apa panggil arad? Pas sifat tadi tu ada yang namakan sifat atau panggil arad tadi itu ada di mana? Ada di jisim pada benda hak kita boleh faham ni. Ada di jisim. Benda tu boleh tak ada kalau tidak ada jisim pada benda hak kita syahid ni. Tak boleh nak ada. Kita isbat sifat tu benda hak sebut tu. Bukan arad. Kita kata hak ni pun bukannya abad, bukannya berjuzuk anggota, itu sifat tu tapi yo kata sifat tu Abu Hanifah kata sifat tu At-Tabari kata sifat tu Baqillani kata sifat tu tu awak apa duk tuduh kau orang kata demo tu mujassimah tu, demo tu mujassimah tu. Sebab tu tubik anak murid sore-sore tu teruk-teruk tu. Ya tak kena dak royak lah tu. Dah kalau demo royak tak demo isbat mari tu Mu'tazilah kata hai tak leh. Tok nenek demo tu kata tak leh, hak ning tak leh. Sebab apa? Sebab kalau ada mogan ning orang panggil kata berjising lah. Benda ni tak leh nak ada mereka di jisim. Arad gapo sifat gapo nama ni tak leh nak ada mereka di jisim. Tu dia. Sebab tu Mu'tazilah kata, ya Tuhan kuasa, ya Tuhan khandak, ya Tuhan hidup, tapi hidup dengan zat belaka. Ia mengaku kata Tuhan kuasa, tapi kuasa dengan zat. Anak tiri kata, Tuhan tu ada sifat muka, ada sifat tangan, tapi dengan makna. Apa? Dengan makna kuasa, dengan makna zat. Ya gitu tu. Sebab tu saya kata, dia ni menyalahi pada sebut tes saja. Adapun pada hakikat hak tulah. Tu dia. Pada hakikat hak tulah. Itu maknanya yang kita kena ambil faham lah sini. Nah, yang kita kena ambil faham. Dan kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, zahir tadi tu gapo makna zahir di sisi kita? Zahir di sisi kita ni nak kita faham di nuktah di sini ni nak kita faham molek kata zahir tu hak Tuhan royak di dalam Al-Quran ataupun Nabi royak dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, makna benda hak kita segera faham daripada bahasa hak Tuhan guna. Benda hak segera faham daripada bahasa hak Tuhan guna, nak kita itu reti supaya nak kita beriman. Kalaulah kita reti makna, tak lazim kita itu reti sepah ke hakikat benda. Tak. Sebab tu kita kata zahir itu adalah maksud hak Tuhan nak dah. Dan tokoh-tokoh ulama kita semua jalan di atas zahir, makna kan? Jalan di atas maksud hak Tuhan royak. Jadi di sisi kita ahli sunnah, makna kata sunnah hak salaf ni makna kan? Makna kata jalan di atas makna hak Tuhan beri, hak Tuhan maksud. Adapun di sisi ahli kalam dia kata zahir hak Tuhan wi itu menunjuk di atas menyerupai makhluk dengan Allah Taala, kita tak boleh pakai sepengah Tuhan royak. Ia tak sama tu. Sebab kita reti kata Tuhan tak serupa dengan makhluk. Maka royaklah Tuhan nak royak lagu mana, aku nak percaya sebagaimana mu royak. Hak pesing hak ahli kalam, kalau Tuhan tak serupa makhluk, tak bolehlah Tuhan bersifat dengan muka, sebab muka tu ada di makhluk. Tak bolehlah Tuhan bersifat dengan tangan, sebab tangan itu adalah di makhluk. Hak Tuhan royak dengan makna hak Tuhan nak. Bukan makna kata muka tu pergi pakai mana zat, tangan pergi pakai mana kudrah. Tak hak tu. Ya tak boleh nak isbat, sebab kata Tuhan kata ia tak serupa makhluk. Apabila Tuhan tak serupa dengan makhluk, jangan dok adalah sifat makhluk di diri Tuhan ni. Sifat makhluk ke apa tu? Ia kata muka, tangan, turun, tertinggi ke apa, tak boleh nak ada. Tu ya kikut tu.
Kita kata Tuhan tak serupa dengan kita, makna kan? Makna kata ikutlah Tuhan nak royak lagu mana sifat dia, buatlah nak gapo ya Allah, dia tak serupa dengan kita. Kita pergi kot tu. Sebab tu kita kata makna hak Tuhan royak, hak Tuhan nyata mari dalam Quran, hak tu masuk dah bukan mentah. Ada apa ahli kalam dak? Dia kata hak tu mentah, tak boleh kita makan. Dia kata Tuhan royak kata dia tak serupa dengan makhluk. Bagaimana Tuhan itu istiwa pula? Istiwa mana tertinggi? Tertinggi ni arah baru ada. Mana tertinggi di atas arah lagu mana arah baru ada Tuhan tu qadim. Ya pergi kot tu. Nampak tu tak? Di makhluk ni ada tangi. Maka tangi tu tak leh lah tangi. Pas dia terlupa kata sifat kudrah, sifat iradah, sifat hayat, sifat sami', sifat basar ni ada tak di makhluk? Ada. Apa-apa isbat boleh pula? Kalau nak bersih sungguh kena turut Tok Nyi hak asal, iaitu Jah Ibn Safwan. Tak ada nama, tak ada sifat. Tu kalau nak ambil semua. Kalau tak sah, tak sah semua. Hak pasal kata ambil setengah-setengah, tinggal setengah-setengah. Tu payah. Sebab tu dinamakan sifatiyah. Sebab tu dinamakan as-sifatiyah. Maka di sisi kita nak tegah di sini, yakni Al-Quran bukan menunjuk di atas tasbih dan tak menunjuk di atas kufur sebagaimana dakwanya ahlul kalam. Sifat Tuhan, hak Tuhan royak, perwaktan Tuhan, hak Tuhan royak, di atas apa hak Tuhan royak itulah. Tak ada tasawur dalam otak kita kata benda tu serupa dengan makhluk. Sebab apa? Sebab sifat mengikut bagi zat. Mu beriman lagu mana dengan zat, maka sifat tu pun kita beriman serupa dengan kita beriman dengan zat. Sudah. Perbuatan pun serupa tu. Kalau zat tak serupa dengan segala makhluk, perbuatan dia, sifat dia, apa nama, tak serupa dengan segala makhluk. Sudah. Tu ada pun ahlul kalam? Tak, bukan lagu tu. Sebab tu ia tak sama nah di antara kita dengan ahlul kalam. Sama sekali, ia tak serupa sama sekali. Nak bagi kita faham molek tu, situ tak serupa sama sekali sehingga bila-bila pun tak sama. Sebab kita berdasar kepada wahyu Tuhan dalam masalah nak faham Tuhan, mereka gantung pada ilmu kalam sebagai tempat hak muhkamat hak dia. Quran, hadis nak timbang di atas ilmu kalam, sebab ilmu kalam ni lah nak memasakkan Quran dan hadis supaya nak kita boleh pegang. Kita ahli sunnah di atas bantasih ashabil hadis, Quran dan hadis tu masak si ada. Tu masak si ada. Sebab itulah ia tak sama di antara dua ni. Tidak ada ayat dalam Quran benda yang nak menunjuk kata Quran tu serupa dengan makhluk, tak ada. Sebab Quran ni muhkam orang panggil. Apa makna muhkam? Tuhan tafsir setengah di atas setengah. Lepas tu ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih iaitu ayat sakut paut dengan ilmu hak manusia nak pergi tak siapa. So, umpama, bila nak berlakunya kiamat, bila nak timur dajjal, bila nak keluar Ya'juj wa Ma'juj, bila orang Islam kita nak boleh bangkit daripada kubur, bilakah kita nak boleh masuk syurga, hari mana, minit mana. Hak tu mutasyabih di sisi kita. Dan hakikat bagi perwaktan Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, zat Tuhan, itu adalah mutasyabih. Ada pun ayat hak sakut paut dengan sifat Tuhan, hingga Abu Hasan Asy'ari pun tak ada kata ya tu ayat mutasyabih, tak boleh kita nak pergi faham, kita kena serah ke Tuhan kalau jalan serupa dengan salah sebagaimana dakwah ahli kalam. Salah tak ada serah makna, salah serah hakikat. Salah serah hakikat, bukan serah makna. Hak serah makna ni orang panggil kata rangka cara memikir daripada ahli kalam. Rangka yang keluar tubik daripada ahli kalam. Sebab itulah kita dengan mereka saing tak ada masalah. Sebab dia pun orang Islam. Tapi dia dah hukum kata kita ni bukan orang Islam sebab mujassimah musyabbihah ni kafir. Hak tu panggil zalim daripada dia lah. Tapi dia tu kita dah iktikad atau orang Islam situ lah. Tapi rangka lah menyalahi Al-Kitab was Sunnah. Tak apalah kita duduk situ lah, tak ada apa. Makna kata balik kita ni rahmat semata dia. Sebab tu orang duk ngaji di Mekah di gapo tak ada orang sunnah kita tak buat karut.
Tengok orang duk Mekah tok guru mana-mana kelik dak boleh ngai, tapi nyo kata ke itu kerajaan Mekah gitu gini. Itu panggil kata orang tak ingat budi bahasa. Nampak tu tak? Tak ingat budi bahasa. Adapun kita tak. Kita tak awak nyanyi lagu tu. Nampak? Kita nampak kata dia ni silap jalan. Kita sialah ke dia nak buat kan silap jalan. Duk faham kata ilmu kalam dia ni api untuk nak memasukkan Quran dan hadis. Quran hadis ni faham tah. Tu kita pegang molek kata mereka ni pegang kata Quran hadis faham tah. Tak leh kita nak giwat pakai, tak leh kita nak giwat pegang i'tikad. Salah dengan undang-undang hak ia letak. Maka kita ashabil hadis kena tegak pula ni kata dak, kita bukan tak jalan lagu tu. Email kita kata Quran ni adalah kitabul hidayah. Nah, dan Tuhan guna bahasa tadi, bahasa yang boleh kita tu reti dan faham. Dan kita reti kata Tuhan tu bukan makhluk, makhluk tu bukan Tuhan, di antara dua ni benar tak sama. Zat Tuhan, perwaktan Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan tak serupa. Tu. Itulah nak uwi kepada orang kita sebagai orang Islam ini, i'tikad dengan cara jelas dan pegang dengan cara teguh. Kata Al-Quran adalah kitabul hidayah, hadis adalah nak bawa kepada jalan kelulusan, dan ilmu kalam untuk nak mari kacanya Alkitab wa Sunnah dengan dalil kata ime-ime hak mempertahankan Mu'tazilah hak sungguh tak ada guna ilmu kalam walaupun sepatah. InsyaAllah kita nak berhenti sini dulu kerana bahasan ni adalah kita niat nak buat 2 kali. Nak mari tengok pula masalah kata adakah takwil tu wajib ataupun tidak wajib sebagaimana yang dikatakan oleh seorang baba ni. Kata lagu mana di sisi dia yang nak bawa kita pergi ke mana, kita pakat turut pergi lah. Kalau kena kita pakat letak tak kepala. Kalau tak kena kita pakat buat turun tanah di dalam bumi supaya dia itu tidak jadi fitnah dan menyakiti orang-orang Islam kita yang ada di atas muka bumi ini. Pada perjumpaan yang pertama ni sekadar inilah dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.